KPM akan terus beri tumpuan kepada pembangunan latihan kompetensi guru, juga komitmen kerajaan dalam usaha menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Sidang Dewan Negara diberi maklum mengenai perkara itu. Kita ikuti perincian bersama Sazwani Samsudi, Parlimen. Wani. Ya, Syahira, pembangunan kompetensi latihan guru dan kebolehpasaran individu dalam pekerjaan antara fokus Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merangka Pelan Pendidikan Baharu. Jelas Menterinya Fadlina Siddiq, kini penilaian terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 sedang diteliti bagi melihat keberkesanan dan penambahbaikan lain. Justru itu, KPM akan mencadangkan kerangka pendidikan menyeluruh yang akan mengambil kira bukan sahaja faktor global tetapi juga dasar dalam pembentukan karakter warga negara. KPM kini sedang menilai pencapaian pelan ini dan juga telah memulakan perancangan libat urus sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. KPM menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang akan menerajui perancangan, hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baru. Setakat ini, Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 berjaya meningkatkan keterlibatan di peringkat menengah atas daripada 77.96% kepada 89.97% pada 2022. Manakala penglibatan murid dalam aliran TVET turut mencatat peningkatan kepada 6.66% dalam tempoh sama. Dalam pada itu, Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan purata perjalanan penumpang harian pada hari pekerja bagi perkhidmatan laluan transit aliran masa laluan Putrajaya MRT 2 meningkat sebanyak 305%. Ia hasil pemantauan yang dibuat Kementerian Pengangkutan bagi penumpang fasa 1 yang merekodkan 23,000 perjalanan kepada 93,000 bagi fasa 2. Komitmen kerajaan untuk menggalakkan penggunaan MRT 2 dibuktikan melalui usaha Rapid Care untuk menyediakan perkhidmatan bas perantara di sekitar Putrajaya yang melibatkan 5 laluan, termasuklah laluan dari stesen MRT Putrajaya Central ke Presin 10, 16, 4, 11 dan AE8. Purata perjalanan penumpang harian yang direkodkan bagi 5 laluan daripada bulan Mac 2023 sehingga 25 Jun 2023 adalah sejumlah 706 perjalanan penumpang dan dijangka akan terus meningkat berdasarkan trend penumpang pada masa kini. Dalam pada itu, pas perjalanan tanpa had My50 bagi perkhidmatan rel dan bas juga akan diteruskan sebagai usaha menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Baik saudara, seterusnya, Kementerian Sumber Manusia mensasarkan 50 memorandum kerjasama di Meterai melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta sehingga penghujung tahun ini. Jalinan kerjasama berkenaan dibuat secara spesifik antara institusi TVET dengan pihak industri dalam usaha mewujudkan ekosistem latihan berpacukan keperluan industri. Menerusi memorandum kerjasama ini, program perkongsian kepakaran dan penawaran program peningkatan kemahiran telah mula ditawarkan oleh pihak industri yang terlibat untuk dimanfaatkan oleh pelajar dan tenaga pengajar TVET. Penglibatan dan sumbangan secara lebih aktif oleh syarikat-syarikat ini akan dibincang dan direalisasikan menerusi sesi libat urus yang sedang dijalankan dari masa ke semasa. Setakat Mac 2023, 10 memorandum kerjasama telah dimeterai, manakala 920 kerjasama telah terjalin melalui pelbagai platform. Baik, seterusnya kita beralih ke status Pulau Bebas Cukai di wilayah Persekutuan Labuan kekal dan tidak pernah ditarik kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chee Kiong, ketika ini status Pulau Bebas Cukai masih terpakai di wilayah Persekutuan Labuan. Penarikan cukai hanya dibuat terhadap beberapa barangan seperti rokok dan produk tembakau. Kerajaan telah mengambil langkah tegas dengan menjadikan rokok dan produk tembakau sebagai barangan yang bercukai apabila dibawa masuk ke dalam semua Pulau Bebas Cukai yang berkuasa melalui 1 Julai 2021. Langkah ini bertujuan untuk membantu menangani masalah ketirisan hasil cukai yang besar akibat daripada aktiviti penyeludupan rokok yang tidak sah ke dalam negara kita.
di mana status pulau bebas cukai turut dimanipulasikan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Steven Sim turut menafikan dakwaan berkenaan pengurangan jumlah pelancong ke pulau itu disebabkan penarikan cukai rokok dan barangan tembakau. Baik Syahira, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Kita kembali bersama Syahira untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya. Dagangan di Bursa Malaysia dibuka